إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العزوم وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا شيخنا الشيخ حاج محمد عيسى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المستغفرين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الموحدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من المخلصين له الدين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف maka makna alam, alamat yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala, yakni menunjukkan akan adanya zat Tuhan yang bernama Allah yang menjadikan dia, yakni yang menjadikan akan alam itu. Maka alam itu terbahagi atas dua bahagi. Maka alam itu terbahagi atas dua bahagi. Pertama, a'yanun. Kedua, a'radun.
a'radun. Seperti kata Syekh Najmuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala. Baik, kata dia, alam ini terbahagi kepada dua. Kita dah cerita dah dulu ni minggu lepas, jadi kita sambung je lah. Seperti kata Syekh Najmuddin An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, wal alamu bijami'i ajzaihi muhdathun idh huwa a'yanun wa a'radun. Titik. Fal a'yanu ma lahu qiyamun bidhatihi wa huwa imma murakkabun wa huwal jismu aghairu murakkabin kal jawahiri al fardi, kal jawahiril fardi, wa huwa alladhi la yatajaz la wa huwa la yatajazza'u, la yatajazza'u. Titik. Wal aradu ma la yaqumu bidhatihi wa yahduthu fil ajsadi wal jawahiru kal alwani at-ta'umi, kal alwani wat-ta'umi. Wa alif lam ta ain awaw wat-ta'umi tu, wat-ta'umi tulis dia dah berlapis-lapis. Waw alif lam ta ain waw mim, waw alif lam ta ain waw mim, wat-ta'umi. War-rawaihi, baik, kita baca balik. Tengok betul-betul molek baca balik. Wal alamu bijami'i ajzaihi muhdathun idh huwa a'yanun wa a'radun. Titik. Fal a'yanu ma lahu qiyamu bidhatihi wa huwa imma murakkabun wa huwal jismu aghairu murakkabin kal jawahiril fardi
Buah baris lah. Tak buah baris pun tak apa, depan nahu tak payah buah baris. Wa huwa alladhi la yatajazza'u. Titik. Wal 'aradu ma la yaqumu bidhatihi wa yahduthu fil ajsadi wal jawahiri kal alwani wat tu'umi war rawaihi. Baik, dia kata apa? Ni Syekh Najmuddin An-Nasafi ni seorang ulama akidah, ulama tauhid, ulama usuluddin dalam ahli sunnah wal jamaah. Baik, dia kata bermula alam dengan sekalian sukunya, yakni juzuk-juzuknya, sama ada uluwan ataupun kita boleh baca uluwi atau sufli. Uluwi maknanya yang di atas, seperti langit dan ke atas, atau sufli yakni yang di bawah, yang daratan dan lautan. Tak kira alam tu yang bangsa cakrawala, uluwi boleh juga dengan makna cakrawala, atau sufli yakni daratan yang kita duk nampak. Baharu yakni adalah baharu. Makna kata baharu ni apa dia? Iaitu dijadikan oleh Allah, yakni ada dahulunya oleh tiada, yakni asalnya tiada, kemudian baru ada. Titik situ. Kerana ia alam itu ada kalanya a'yanun, yakni jirim yang berdiri dengan zatnya. Titik. Apa dia a'yan? Diri makhluk. Diri Allah dalam ilmu usuluddin kita sebut zat. Diri makhluk dalam usuluddin kita sebut a'yan. Titik. Dan ada kalanya a'rad. Apa dia a'rad? Yakni yang berdiri dengan a'yan, yakni perkara yang ada pada diri makhluk. Perkara yang ada pada diri Allah kita sebut sifat. Perkara yang ada pada diri makhluk kita sebut arad. Arad maknanya sentiasa mengalami perubahan. Adapun sifat dia tak berubah-ubah, qadim lagi azali lagi baqa. Baik, yakni arad itu berkehendak kepada a'yan, yakni setiap arad menumpang kepada a'yan. Setiap arad itu menumpang kepada a'yan. Dia tak boleh duduk sendiri-sendiri dia. Dia mesti menumpang pada diri benda, iaitu a'yan. Contohnya warna. Warna pada kopiah. Diri kopiah namanya a'yan. Putih pada kopiah namanya arad. Jadi arad dia tak boleh duduk sendiri-sendiri dia. Dia kena menumpang pada sesuatu. Faham? Banyak kali dah hurai Ini cerita ulang-ulang ini. Maka arad tu ada dua jenis. Yang pertama
adanya menumpang pada a'yan secara zahir dan nyata. Satu lagi, arat itu menumpang pada a'yan secara gaib. Dia tak nampak dengan mata kepala. Macam putih pada nasi. Nampak tak? Nampak tak putih pada nasi? Tak nampak? Tak pernah makan nasi? Putih pada nasi tu namanya arat yang zahir. Nampak tak putih tu? Nampak. Kemudian ada satu benda lagi yang ada pada nasi yang menumpang juga tapi secara gaib. Saya buat contoh dulu apa? Apa dia? Tak mau tanya lah. Tanya 40 kali cerita pun tak ingat. Karbohidrat contohnya. Ya, bahan kimia yang ada pada diri benda. Bahan kimia yang ada pada diri benda itu tak nampak dengan mata kepala. Dia duduk secara abstrak, duduk secara gaib, duduk secara tersembunyi. Mustatir fiha, duduk secara tersembunyi padanya. Itu kata Ibn Sina dalam Qanun fi Tibb. Jadi ada dua perkara, satu yang zahir, satu yang batin, yang gaib. Itu namanya arat. Jadi bahan kimia ni dia tak boleh duduk sendiri-sendiri. Dia mesti menumpang pada suatu benda. Contoh bahan kimia. Bahan kimia semua ada berapa? Saya cerita dulu. Bahan kimia yang ada di seluruh alam ni ada berapa? 114 jenis. Ya, antaranya karbohidrat, kalsium, magnesium. Berlambak-lambak lagi lah, ada 114 sama banyak dengan surah Al-Quran. Tu pun tak percaya ke Quran lagi. Baik ya. Jadi arat tadi boleh kita kata menumpang pada a'yan, sama ada yang zahirnya ataupun yang batinnya. Tapi sifat Allah boleh tak kita kata menumpang pada zat? Boleh tak? Saya tanya, boleh tak? Haram berkata sifat Allah menumpang pada zat Allah. Haram berkata. Jadi dalam ilmu tauhid wajib kita beriktikad zat Allah dan sifatnya itu qadim lagi azali. Haram berkata zat dan sifat itu serupa. Haram juga berkata berlainan. Haram juga berkata sifat itu menumpang pada zat. Habis nak kata lagu mana? Ijma' ulama usuluddin berkata zat dan sifat Allah, Allah juga yang mengetahui. Ya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in ya tawakufkan semua itu kepada Allah. Mereka tidak bicarakan lagi. Habis. Selamat datang orang Bukit Aman. Datuk, tunggu saya baca kitab nanti kita jumpa. Ya, 3 orang Datuk mari. Sikit lagi insya-Allah kita berhenti ya, ada tamu. Baik, kita sambung tadi ya. Ini ada soalan, saya rasa saya belum baca ni, untuk terselit kat kitab ni. Baca ke tak ke saya pun tak tahu. Saya baca lah soalan ni. Kalau dah baca dianggap ulang kaji.
Kalau belum baca, dibuat pengetahuan am. Ni pengetahuan am dia ni. Dia tanya, maaf bertanya. Nak tanya soalan yang saya baca ke tak lagi, tolong ingat Adakah benar manusia yang hanya apa benda lah ni? Manusia yang hidup di zaman batu itu wujud? Sebab saya pernah dengar ada orang kata ia wujud. Dia pernah dengar orang kata. Siapa kata tak tahu tak apa sini. Kalau mereka wujud, adakah mereka hidup sebelum zaman Nabi Adam? Saya baca ke belum? Dah. Saya dah hurai. Apa saya hurai? Adakah tak ada? Ada. Betul? Saya kata manusia. Saya kata manusia ke apa? Betul? Saya sebut insan ataupun tidak? Ada sebut tak? Ada? Sak angguk, sak gileng. Mana batu, pergi dia makan batu. Bukan insan. Dia sebut dah tu, tak apa. Jadi banyak orang duk bercara. Dalam sekolah saya dulu, sekolah menengah tingkatan 2, saya masih ingat. Dia kata adanya manusia Mojokerto, umurnya 200,000 tahun. Bukan? Ada sibuk kan? Ada pula manusia Peking yang umurnya 400,000 tahun. Tu tingkatan 2 punya sekolah silibus. Tahun 80 berapa? 80 83. Tahun 82 ke 83. Lebih kurang tu lah silibus sekolah sejarah saya lalu ngaji. Jadi oleh kerana cikgu mengajar, kita pun engguk je lah. Tapi dia kata manusia, dia tak kata insan. Ya. Orang kaji-kaji kepala macam manusia, tengkuk macam manusia, tengkuk panjang-panjang, poti rapah. Ada gambar dia. Gambar tu cuma orang kata ilustrasi dia lah. Dia punya gambaran dia, bukan gambar betul je pun. Jadi dia kata ni adanya manusia 200,000 tahun dulu, 400,000 tahun dulu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam generasinya tak sampai pun 10,000 tahun sampai ke hari ini. Nabi Adam alaihissalam tak sampai pun 10,000 tahun sampai hari ini. Jadi memang ada pula dalam kitab, antaranya kitab Futuhatul Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi qaddasallahu sirrah, yang Wahabi marah dengan kitab tu. Dan kitab tu dia kata sebelum ada Adam ada 40,000 Adam. Kata Imam Ja'far Shadiq sebelum adanya Adam ada 12,000 Adam. Ya, apa maksud kitab? Dulu saya ngaji, Tok Guru saya kata, maksud kata itu ialah bukannya sebelum ada Nabi Adam ada lagi Nabi Adam yang lain, tetapi adanya makhluk yang hampir serupa dengan Nabi Adam, tapi dia bukan insan. Dia tak dinamakan insan. Laqad khalaqnal insana, tak termasuk di dalam fi ahsani taqwim tu, tidak. Tak termasuk sebaik-baik kejadian tu, bukan. Makanya sebaik-baik kejadian tu ialah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sampai kita. Maka semua tu ada, tapi dia tak dinamakan insan. Ya, mereka tidak diturunkan rasul. Maka hidup mereka tu barangkali baik sikit pada dinosaur lah kot. Wallahu a'lam.
Baik, dah tanya dah dulu, dah jawab kan. Saya pun tak ingat, terselit kat sini. Kita sambung sikit lagi, bolehkan awal lagi. Kat mana tadi? Maka a'yan itu barang yang ada baginya, berdiri dengan zatnya, yakni a'yan itu ialah adanya, tak menumpang kepada benda yang lain. Dia adanya itu ada sendirian, yakni tiada mengikut bagi yang lainnya. Maknanya tidak menumpang, tidak mengikut, tidak menumpang bagi yang lainnya pada mengambil kadar lapang minal faraghi. Semua dah hafal Ummul Barahin bukan? Sampai hari minal faraghi. Ingat? Dah hafal habis lah. Baik, jadi maknanya diri benda contohnya kita kata kotak ni kan. Diri benda ni kotak ni maknanya diri benda, kita panggil dia a'yan. Jadi ada dia tu sendirian, dan dia mengambil lapang kadar dirinya untuk dia wujud. Mana dia duduk di sini, tak adalah benda lain boleh duduk di sini. Nak duduk, kena duduk atas dia, kena duduk tepi dia. Tak boleh nak duduk sini juga, tak boleh. Tu kata mengambil lapang kadar dirinya. Faham? Baik. Itu nama dia a'yan. Diri benda, diri makhluk. Yang kata a'rad tu apa dia? Bentuk dia ni 4 segi. Warna biru dia. Ada pula warna gold dia. Ni warna gold. Gold ni ada mana banyak. Gold maknanya bola sepak pun gold ya. Emas pun gold. Mati masuk kubur pun gold ya. Ni warna gold. Dia warna ni semuanya nama dia apa? Arad. Perkara yang menumpang pada diri benda. Bentuk dia, warna dia, tinggi rendah dia, lebar dia, tu namanya arad, yang menumpang pada diri benda. Jadi bendanya apa? Bendanya apa? Ni bendanya apa? Orang panggil apa? Ni pun tak kena. Ni orang panggil apa? Kotak. Apa ni? Ni apa dia orang panggil apa ni? Ni pun tak kena. Ya Allah. Ni orang panggil apa? Ni orang panggil apa? Kotak. Kena sebut kotak, susah nak mikir dia tentang apa tu nasi lemak ke apa? Kotak. Sian tunggu budak ni. Ni kotak namanya. Maka diri benda ni namanya kotak. Maka kita lihat kepada arad dia, maka kita kenal ini kotak. Maka nak kenal diri benda, kena tengok aradnya apa. Jadi dikenal akan diri benda itu dengan dilihat kepada perkara yang menumpang padanya. Faham? Maka dikenal akan a'yan dilihat pada aradnya. Faham? Begitulah kita nak kenal Allah. Tak boleh kenal zat Allah. Yang kita kenal hanyalah sifat Allah. Sebab tu wajib belajar sifat 20. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal yang dikehendaki dalam agama itu ialah mengenal Allah. Maka nak kenal Allah bukan mengenal zatnya. Tak ada kitab tauhid yang mengajar mengenal zat Allah. Kalau ada orang mengajar mengenal zat Allah, kau bubuh gegostan balik, tu nak sesat dah tu. Tanya doktor PhD tasawuf. Nanti tanya ada lepas insya-Allah. Betul ya?
Jadi nak kenal Allah iaitu mengenal sifat-sifatnya tu. Sebab tu wajib mengaji sifat 20. Sebab tu kita mengaji sifat 20. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf belajar 20 sifat yang wajib ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi tauhid, dalam ilmu tauhid wajib kenal Allah tu bukan mengenal zatnya, mengenal sifat-sifatnya. Kenal sifat dia, kenalah itu Allah. Adapun zat Allah tak dapat dikenal, yang dikenal sifat-sifatnya. Bila kenal sifat dia, maka kenalah itu Allah. Nama begitu tak kenal juga zatnya. Begitu je juga. Yang kita nampak ni bukan zat kotak. Yang kita nampak ni arak kotak. Betul tak? Mana kotak? Mana kotak? Tunjuk. Di sini ya. Keras. Keras itu arak. Bukan zatnya. Betul? Biru. Biru tu arak. Mana? Maka dikenal akan zat diri benda melalui dilihat pada aratnya. Begitulah kenal Allah dengan mengenal sifatnya. Siapa kata boleh kenal Allah tanpa belajar sifatnya, itu nak jadi sesat. Orang yang mula-mula sesat dalam bab tauhid, orang Mu'tazilah. Dia kata Allah itu zat yang tidak bersifat. Sesat weh. Mu'tazilah ni ada 22 firqah. Ada yang sesat jadi kafir pun ada. Ada yang sesat jadi mubtadi' pun ada. No? Ya, jangan lebat main. Batu wajib belajar tauhid. Dah habis. Sambung sikit lagi. Macam orang nak pergi Minang, orang perempuan lah. Orang nak pergi Minang, orang perempuan nak pergi Minang, tanya dulu umur berapa. Betul tak? Tanya umur berapa, janda ke perawan. Dah ada pakwa ke belum, kerja apa, tinggi ke rendah, kulit dia kuning sawa ke macam ular sawa, duduk di mana, kerja pergi pukul berapa, balik pukul berapa. Macam ada satu orang kawan saya dia ada doktor minat kat dia, tapi dia tak mau. Saya apa? Saya kerja office hour. Doktor ni belajar kerja, dia tak ada office hour. 2 pagi kena panggil, 2 pagi lah. Elok masuk bilik, bang, saya nak kena pergi hospital, emergency call. Allah tanya. Jadi saya pun tak minat doktor katanya. Ni kata kawan saya lah. Akhirnya dia tak kahwin lah dengan doktor tu yang minat kat dia. Ni cerita kawan saya, bukan saya. Saya siapa pun tak mau. Betul ke? Siapa pun tak mau. Yang bini aku seorang tu nak tak ada lah. Tak ada. Tak ada orang nak dah petua lah pun. Sekian dimaklumkan. Nak cerita. Jadi maknanya apa? Nak cerita tadi ni, kita nak kenal orang tu pun kita melalui sifat-sifatnya, bukan kenal dirinya. Kenal sifat-sifat dirinya. Maka kita kenal lah dia. Oh, dia tinggi dia 5 kaki 2 inci, kulit dia kuning sawo, bukan ular sawo. Dia kerja cikgu, adalah dengan aku cikgu katanya. Lama-lama barulah pergi Merisik, lepas tu Minang, lepas tu kahwin. Betul tak? 22 tahun perang. Perang tu biasa.
Laki bini bergaduh tu biasa. Bukan kita cerita itu, bukan. Dia tak berkenan, kawan-kawan tiba-tiba tak berkenan tu biasa. Siapa isteri Rasulullah yang Rasulullah talak tu, siapa nama dia? Siapa ingat? Apa dia? Siapa? Nur Kumulasari. Siapa? Tu dia ngaji apa. Tak mau duk ingat. Nanti garu lah, garu sini, garu hidung, garu habis semua segala. Orang mengaji kena ingat lah. Tak mau abang malas tengok buku ni susah. Baik, habis. Jadi maknanya Rasulullah dia bercerai dengan isterinya sebanyak 2 orang, 3 orang. 3 orang yang diceraikan, seorang tu dia kahwin balik. Semua tu bukan kerana ada kelemahan pada diri Rasulullah. Semua tu kerana mengajar syariat. Jangan kita kata Nabi pun cerai bini. Jangan. Kita merendahkan Nabi boleh membawa sekurang-kurangnya dosa besar. Tapi kalau sampai menghina, murtad, wa'iyyazubillah. Jadi kita kena takwilkan hadis Nabi menceraikan isterinya itu adalah kerana mengajar syariat. Kalau kamu nak cerai bini, macam mana cara dia? Bukan ya sepak terajang keluar ya. Dah ada cara dia. Talak itu Allah Ta'ala benci, tapi harus pada syarat. Nabi ajar cara nak buat aku benar. Jadi Nabi cerai isterinya tu tak nama harus, namanya sunat. Nabi tak buat benda harus. Nabi tak buat benda harus. Yang Nabi buat benda apa? Kalau tak wajib, sunat. Kalau tak sunat, wajib. Benda harus Nabi tak buat. Makruh, makruh. Lagilah tak buat. Haram, haram. Tidak sekali-kali. Ni wajib kita percaya. Tu kata percaya kepada Nabi, percaya pada Rasul. Yang ni percaya adanya utusan dari Allah Ta'ala, yang mana sifatnya bagian-bagian. Antaranya Rasul itu tidak buat benda makruh, tak buat benda haram. Benda harus pun dia tak buat. Kalau kita pernah dengar ada seorang ustazah tu dia cerita kata Nabi buat benda harus di antara Nabi kahwin. Dia kata Nabi buat benda harus tu bermakna itu bukan ajaran ahli sunnah, itu ajaran Wahabi. Ada orang hantar kat saya virus orang ustazah. Dia cerita kata, tak mau cerita ustazah mana, saya ceritain ustazah. Yalah ustazah kan ramai, umum lah umum ni. Jadi kalau kita dapat virus tu, fahamlah kita tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu faham orang Wahabi. Orang Wahabi mak dia kata Nabi pun buat benda-benda harus, Nabi pun lupa, dia kata. Ni dia menghina Nabi, itu tak boleh. Kita orang ahli sunnah tidak. Apa benda yang kita nampak Nabi buat seumpama makruh, umpamanya itu tak dinamakan makruh. Bagi Nabi itu sunat kerana mengajar ummah. Contohnya Nabi pernah kencing berdiri. Kita ni kalau kencing berdiri ukurnya makruh. Satu ketika Nabi bermusafir, Nabi berhenti di satu tempat. Nabi minta sahabat dia tolong hadang dia, jangan bagi nampak orang lain, membelakangkan Nabi begitu. Maka Nabi kencing berdiri. Maka ulama-ulama hadis kata apa? Nabi kencing berdiri itu tidaklah makruh, melainkan hanyalah mengajar umat. Mengajar lagu mana? Kalau kita jalan jauh tentu sakit pinggang. Contohnya naik kuda, nak tanya Datuk. Tu semua equestrian man belaka tu. Kaki naik kuda, selama naik kuda sakit pinggang, ubat yang paling mujarab ialah kencing berdiri. Jadi Nabi kencing berdiri kerana mengubatkan pinggangnya yang lenguh-lenguh kerana menunggang kuda yang begitu lama. Maka tidaklah jadi makruh. Sebab apa? Berubat hukumnya wajib bagi orang awam, sunat bagi anbiya wal mursalin wal awliya. Para rasul, para nabi, para wali-wali berubat tu sunat. Kita orang awam ni berubat wajib.
Maka kalau kencing diri niatnya untuk berubat sakit pinggang, lenguh pinggang, jadi sunat dah bagi Nabi, tak adalah makruh lagi dah. Ni ada pula orang kata jangan kencing diri, Nabi tak aku umat. Ada ke hadisnya? Ada. Hadis Tirmizi, buka Sunan Tirmizi. Apa maksud kata Nabi bagi amaran jangan kencing diri ikut tak aku umat ni? Tu tak nama hadis hukum. Itu namanya hadis ancaman kepada orang yang dah lama masuk Islam. Jangan tunjuk perangai buruk kepada orang yang baru peluk Islam. Nanti orang tengok Islam tu tak molek. Maka hadisnya begini bercerita dia. Masa Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, Nabi pesan kepada muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Orang-orang Madinah tu namanya orang Ansar. Orang Ansar ni maknanya apa dia? Orang yang menolong Nabi, menolong agama Allah. Ansarullah. Penolong agama Allah. Maka dinamakan Ansar, Ansarullah. Jadi masa sampai ke Madinah, Nabi bagi amaran dekat orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Dia kata, kamu dah lama masuk Islam, maka jagalah perangai kamu molek-molek. Jangan sampai orang-orang Ansar, orang-orang Madinah mandang Islam tu tak molek. Jadi antaranya, jangan kencing berdiri. Siapa kencing berdiri, aku tak ngaku umat. Jadi itu namanya apa? Hadis ancaman, bukan hadis hukum. Hadis tu ada, tapi nak kena faham hadis tu apa maksudnya. Itulah kena faham mustalah hadis. Mengaji hadis tak susah, mustalah hadis tu susah. Tapi nak mengaji hadis, jangan belajar hadis saja, kena belajar mustalah hadis. Baru dah boleh faham sikit-sikit kaedah memahami hadis. Kalau tidak, jadi macam Abdul Wahab lah, bid'ah belaka. Suka mengiktiraf hadis, suka memalsukan hadis. Begitu juga kita mengaji fiqh. Mengaji fiqh ni tak boleh mengaji fiqh saja, kena mengaji usul fiqh juga. Kalau mengaji fiqh saja, usul fiqh tak ngaji, tu jadi caca merba. Jadi caca merba. Mayang Jumaat tengok tadi, dua lepas pada pintu. Dia kira mayang aja. Cara nak buat jemaah tak erti. Dia ada kaedah-kaedah dia tu kan. Itu kena mengaji usul fiqh. Begitulah belajar hadis tak memadai, melainkan belajar juga mustalah hadis. Belajar fiqh tak memadai, melainkan belajar juga usul fiqh. Belajar tasawuf pun tidak memadai, melainkan belajar juga usul tasawuf. Begitu juga belajar tafsir tak memadai kalau tak belajar usul tafsir. Apa makna usul ni? Iaitu umbi dia, tunjang dia, biji benih dia apa? Hang kenal buah mangga, biji mangga tak kenal. Takut-takut buah tu palsu. Ni ada orang kata dah ada dah buah palsu. Ada buah tak ada biji. Buah dari makmal. Jangan ada buat main. Daging pun dah ada daging palsu. Daging lembu tak ada mak. Mak dia tak ada, tu timbul dagingnya. Thailand dah buat. Jaga-jaga nak beli, takut terbeli daging haram. Dia buat daripada sel daging juga. Tapi ditambah dengan bahan-bahan yang lain, maka jadilah daging buatan. Tak ada tunjang, tak ada benih. Jadi apa? Palsu, buah palsu, daging palsu. Begitulah kita belajar fiqh, tak ada usulnya, tak ada
usul fiqhnya, maka jadilah fiqh kita tu longgar. Macam orang pakai seluar longgar, orang pakai seluar longgar, tak pakai tali pinggang, pergi jalan, jadi apa? Jadi olen, londeh habis Lepas tu biarlah kita belajar mengaji pondok ni, kita bukan hanya mengaji fiqh, kita mengaji usul fiqh, supaya kita tak diolenkan orang, tak ditelanjangkan orang. Sebab apa kita tak mau ditelanjangkan orang? Sebab kita takut pada Allah. Yang jadi orang tu ikut, orang kata ikut, sana ikut, tak ada pegangan, jadi lalang. Sebab apa? Benih tak ada, tunjang tak ada, pokok tak ada tunjang. Jangan kata ribut, hantiuk pun melayang. Cuba tengok pokok toge, kuat tentik sekali terpelanting sampai ke Johor. Sebab apa? Tunjang tak ada. Cuba pergi tentik pokok rambutan ke, pokok durian ke, boleh? Tangan hang patah lagi. Pasal apa? Dua tunjang dia kuat. Jadi orang ada tunjang kuat ni, dia mutabakah dalam hati dia. Katalah apa pun, dia tetap berpegang teguh dengan apa yang dia faham. Pasal apa? Itulah pentingnya al-ilmu. Al-ilmu bila dia kata ilmu ni tunjang. Benih tu, tunjang ilmu tu ialah usulnya, usul ilmu, usulul ilmi tadi. Maka usul itu sekurang-kurangnya ada 10 yang disebutkan sebagai mabadi ilmu. Yang kita dah baca dulu ni bukan? Nak mengaji ilmu ni 20 tahun tak habis. Kurang-kurang nak jadi ulama kena 40 tahun. Tak ada dah orang ni yang ngaji 40 tahun. Saya sendiri mengaji 4 hari. Ilmu pun tak ada. Sembang sikit-sikit boleh. Baik. Kita berhenti setakat itulah. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, maka a'yan itu ila akhirihi wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا